Beberapa hari yang lepas, Negeri Sembilan, sebagaimana dilaporkan oleh Sinar Harian, Negeri Sembilan memfatwakan bahawa Wahabi itu haram. Fatwa ini cukup menakutkan saya. Bukan sebab apa? Sebab orang Malaysia secara umumnya tidak faham isu Wahabi ini. Apabila mereka tidak faham, mereka akan menjadi orang-orang yang mudah menuduh orang lain. Sebab dalam masyarakat kita, golongan yang dikatakan Wahabi itu seringkali dikaitkan dengan golongan yang tidak melakukan apa yang biasa masyarakat lakukan. Sebagai contoh, masyarakat kebiasaannya membaca Yasin malam Jumaat. Sekarang ada kumpulan yang tidak berminat membaca Yasin malam Jumaat. Mereka lebih suka membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, sebab pembacaan surah Al-Kahfi ada nas. Masyarakat tidak memahami bahawa mereka tidak membaca Yasin sebab Nabi tidak membaca Yasin setiap Jumaat. Disebabkan itu, orang ini dianggap tidak mengikut aliran biasa dalam masyarakat, terus dituduh sebagai Wahabi. Bila fatwa ini keluar, lantas mereka yang tidak membaca Yasin pada malam Jumaat, mereka yang tidak mengadakan kenduri tahlil selepas kematian, mereka yang ketika berselawat tidak berkata Sayyidina, sebab hadis tidak mengungkapkan kalimat Sayyidina. Disebabkan dalam hadis tanpa Sayyidina, mereka ikut hadis. Mereka dihukum sebagai golongan haram yang sesat. Padahal sebenarnya mereka tidak melakukan apa yang biasa dilakukan sebab Nabi, bukan sebab Wahabi. Jadi ini yang menakutkan saya. Akhirnya kita jadi makmum pada imam yang selepas solat berwirid secara perlahan, tidak berdoa dengan suara yang kuat. Wahabi yang haram. Sikit punya besar dosa yang kita tanggung, menuduh manusia yang sebenarnya tidak sesat itu sesat. Kita perlu sedar, isu-isu ini isu-isu khilafiyah. Khilafiyah artinya isu ranting dan cabang. Ia bukan bab pokok. Ia bukan perbezaan antara hak dan batil. Jika perbezaannya antara hak dan batil, itu lain. Yang batil kita hukumkan sesat dan haram. Tetapi isu membaca Yasin, selawat dengan ataupun tidak ada Sayyidina, bukan isu yang mengaitkan antara hak dan batil. Dia bab ranting. Itu pun boleh, ini pun boleh. Itu maksudnya. Bukan itu sesat, ini tidak sesat. Tidak. Itu boleh, itu boleh. Tiada siapa yang sesat. Lantas bila itu tak difahami bahawa ini kes ranting, akhirnya masyarakat akan menuduh berkaitan isu yang sebenarnya ranting tiba-tiba diperbesarkan kepada isu hak dan batil. Bukan isu ranting, isu hak dan batil. Sebab itu fatwa di penjuru Negeri Sembilan membimbangkan saya. Semoga insya-Allah Majlis Fatwa Pulau Pinang tidak akan mengikut mereka. Isu yang kedua berkaitan fatwa ini ialah, saya bertanya kepada tokoh agama, saya hantar dalam WhatsApp. Saya bertanya,
apa akan jadi kepada umat Islam Malaysia yang pergi ke Saudi Arabia untuk melakukan haji ataupun umrah, menjadi makmum pada imam Saudi yang kita anggap Wahabi yang sesat. Apa hukum jamaah Negeri Sembilan jadi makmum pada imam Wahabi di Madinah dan di Mekah, yang kita hukum Wahabi itu sesat, haram? Macam mana solat jemaah makmum Malaysia ini? Berat tanggungannya, berat masalahnya. Dia tak selesai sekadar di Malaysia, dia kena bawa ke Mekah, ke Madinah. Sebab itu akhirnya ia menjadi suatu perkara yang besar, padahal pada asalnya dia isu khilafiyah. Ingin saya tegaskan lagi, sebab ada negeri yang menghantar WhatsApp sesama ustaz-ustaz yang meliskan ini ustaz-ustaz Wahabi, diliskan. Ini kerja segelintir ustaz. Mereka ini pengajar agama, tetapi antara kerja mereka meliskan, menyenaraikan siapa ustaz-ustaz Wahabi. Tengok-tengok di bawah ada seorang bernama Dr. Daniel bin Zainal Abidin. Anda pun kena, saya pun kena. Bila saya membaca itu, ia tidak menyebabkan saya berkata astagfirullah, aku sesat. Dia menyebabkan saya tertawa. Ia tidak menyebabkan saya nak insaf. Dia menyebabkan saya tergelak. Sebab apa? Sebab siapa yang pergi ke rumah saya, melihat kitab-kitab saya, dia tak akan bertemu satu pun kitab rojokan Wahabi. Dan Dr. Daniel tak pernah berminat walaupun sesaat, even 1 second, tak pernah berminat untuk mengkaji Wahabi. Jauh sekali mengikut Wahabi, sebab tidak ada faedah. Yang ada faedah apa dia? Kita ikut Quran dan Sunnah. Maka di rumah Dr. Daniel ada hadis Bukhari, ada kitab Bukhari, ada kitab Muslim, kitab-kitab yang muktabar, ada tafsir Ibn Kathir, tafsir Qurtubi, kitab-kitab yang muktabar. Tiada walaupun kitab yang berkaitan dengan fatwa Wahabi, pandangan Wahabi. Sebab kita tak berminat dengan semua itu. Kita berminat dengan sabda Nabi, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, disebutkan ulama sebagai sahih. Maksudnya, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Andai kata kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. 2 perkara itu ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita berminat dengan itu. Kalau kita serius mengikut As-Sunnah, dihukum Wahabi, nak kata apa? Kita serius nak ikut Sunnah, nak ikut Nabi, dia kata kita sesat Wahabi, padahal kita serius nak ikut Nabi. Nak kata apa? Sebab kita nak ikut Nabi, you halang, you yang sesat. Ini isu yang besar yang saya sebut. Semoga insyaAllah semua kita pandang perkara ini dengan pandangan ilmu. Tak perlu emosional, tak perlu hanyut dengan emosi, tapi cuba menilai isu seumpama ini dengan ilmu insyaAllah.